Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahi ma sya'allah, la quwwata illa billah. Ma sya'allah, kullu ni'matin minallah. Ma sya'allah, al khairu kulluhu biyadillah. Ma sya'allah, la yasrifu su'a illallah. Amma ba'du. Mari sama-sama seperti biasa setiap pagi kita membaca tasbih. Sama-sama kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Dan kita baca juga 7 kali. Mudah-mudahan Allah memudahkan semua urusan kita, melapangkan hidup kita, memurahkan rezeki kita. Amalan Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu yang beliau ambil daripada Nabi SAW, iaitu membaca ayat terakhir surah At-Taubah. 7 kali kita baca. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Hasbiyallahu la ilaha illahu عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat muslimin dan muslimat sekalian, pagi ni kita sambung sikit lagi tentang tajuk ayat yang Allah Ta'ala turunkan pada musim panas dan pada musim sejuk. Kemarin kita dah sentuh tajuk ni, tapi tak habis lagi. Kita sambung sikit lagi, insya-Allah. Kalau kita nak mudah ingat peperangan yang Nabi sertai, yang dipanggil Ghazwah, ada 2 peperangan. Satu perang musim sejuk, satu lagi perang musim panas. Dan ada ayat Quran yang Allah Ta'ala turunkan.
peperangan musim sejuk ni perang Ahzab. Al-Quran pun ada satu surah nama Suratul Ahzab. Ahzab maksudnya tentera bersekutu. Mereka berpakat, orang Yahudi, kafir Quraisy dan beberapa kabilah Arab berpakat untuk meruntuhkan kerajaan Islam Madinah. Mereka tak sama ideologi, tapi mereka bersatu untuk menghancurkan Islam, menjatuhkan kerajaan Islam Madinah. Itu makna Ahzab. Bagi pihak Islam pula, perang ni dipanggil perang Khandaq. Belah Islam kita panggil perang Khandaq, melihat kepada musuh yang ramai dipanggil Ahzab, tentera bersekutu. Sebelah Islam lebih popular dengan nama perang Khandaq. Khandaq maksudnya parit yang digali. Rasulullah bersama para sahabat, musim sejuk, mereka korek parit di tempat yang biasanya tentera kafir Mekah akan melalui Madinah. Biasa kita kalau pergi umrah akan dibawa lah melawat tempat berkaitan Khandaq. Baik, perang ni berlaku musim sejuk, yang mana akhirnya tentera kafir Quraisy ni kucar kacir dan mereka lari balik. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Ahzab ayat 9. Dalam suratul Ahzab ayat 9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, uzkuru ni'matallah, ingatlah, jangan kamu lupa nikmat Allah, alaikum, ke atas kamu. Ingatlah nikmat Allah yang Allah berikan ke atas kamu. Ayat ni kepada orang beriman, khususnya para sahabat. Mereka akan teringat balik susah payah mereka dengan sejuk, gali parit. Dan peperangan itu, dia punya lastnya kekalahan kepada tentera Ahzab kerana mereka lari meninggalkan perang tersebut. Idh ja'atkum junud, ketika datang menyerang kamu tentera musuh, tentera Ahzab. Kamu kena kenang nikmat Allah, wahai orang beriman. Fa'arsalna alaihim, maka kami utuskan ke atas mereka, ke atas tentera Ahzab, rihan, angin. Kalau dalam terjemahan Quran, terjemahan ni dia tulis Allah menghantar angin. Bila kita baca hadis, kita kena tambah sikit lagi perkataan angin yang sejuk, sangat sejuk. Rihan maksudnya angin. Angin apa tu? Angin yang sangat sejuk. Musim sejuk, Allah hantar angin, dia rasa sejuk, dan angin ni sejuk yang tak boleh tahan. Sejuk sangat-sangat. Saya tak tahulah negatif berapa. Allah hantar. Allah hantar angin sejuk, wa junudan lam tarauha, dan Allah menghantar tentera-tentera yang kamu tak dapat lihat. Orang beriman tak nampak, tapi orang kafir nampak, iaitu malaikat yang dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu tak nampak. Wa kana Allahu bima ta'maluna basira, dan adalah Allah dengan apa yang kamu lakukan, Allah Maha melihat. Ini surah Al-Ahzab. Perang Ahzab berlaku musim sejuk. Ada disebut rih tadi. Rihan arsalna alaihim rihan. Kami hantarkan kepada mereka angin. Angin tu dia pi belah kafir Ahzab. Belah Islam pun sejuk, memang musim sejuk, tapi angin tu dia bertiup kencang, tentera musuh rasa sejuk yang tak boleh tahan. Sebab tu mereka melarikan diri, bahkan angin tu kencang, terbalik habis kemah-kemah mereka. Kayuk belanga yang mereka bawa pun berterbangan, ting-ting-ting terbang habis. Macam tu, maka mereka melarikan diri dari peperangan Ahzab. Satu lagi perang yang tadi sangat sejuk, sekarang kita cerita pula perang yang sangat-sangat panas, iaitu perang Tabuk. Cerita perang Tabuk ni Allah Ta'ala turunkan surah At-Taubah. Tak ada lah surah Tabuk. Perang Tabuk, surah nama Suratul Taubah. Kerana ada 3 orang sahabat, kita biasa cerita dah sebelum ni, 3 orang sahabat Nabi, yang mana mereka ni duk lengah-lengah, bukan tak mau pergi, duk lengah-lengah. Arab panggil taswif, tangguh-tangguh, lengah-lengah, tagak. Akhirnya Nabi dah pergi banyak hari dah, baru ni pakalut nak pergi.
Mereka duk fikir nak pergi ke tak pergi. Perang Tabuk ni Nabi kerahkan. Allah arahkan. Macam paksaan lah. Bagi yang mampu memang kena pergi. Wajib kena pergi. Kerana Nabi nak jumlah yang ramai. Nak lawan tentera Rom. Dicatat dalam kitab sirah banyak pendapat. Pendapat yang paling ramai ulama sirah sebut. Nabi berjaya mengumpulkan 30,000 mujahid. 30,000 tentera Islam. Bersama-sama Nabi. Ada tua, ada muda, ada miskin, ada kaya. Macam-macam golongan. Pi perang Tabuk nak lawan tentera Rom Kristian. 30,000. Ramai tu. Jadi ada 3 orang sahabat ni. Waktu Nabi bertolak. Mereka duduk lengah-lengah. Mereka kata tak apalah. Esok boleh lagi. Lusa kita boleh kejar lah. Zaman tu kan ada telefon pun. Dia kata boleh kejar. Mungkin Nabi berehat. Nabi berhenti tak mana-mana. Kita pergi cari. Menyebabkan Nabi dah pergi jauh dah. Baru mereka nak cari. Akhirnya mereka sesat jalan. Tak jumpa Nabi. Tak jumpa rombongan. Mereka patah balik. Itu nama Ka'ab, Hilal dan juga Mirarah. Yang kemudiannya Allah Ta'ala hukum mereka. Tak ada seorang pun di kalangan orang Islam yang boleh bercakap dengan mereka. Pulau mereka. Sehingga taubat mereka diterima. Maka diturunlah surah ni nama Suratul Taubah. Allah menerima taubat 3 orang tu. Kerana mereka bersungguh-sungguh bertaubat dengan taubat nasuha. Baik. Kita cerita sikit perang Tabuk. Perang Tabuk ni perang terakhir dalam riwayat hidup Nabi. Perang terakhir. Setelah kota Mekah dah berjaya buka, kemudian ada satu kes, ada lagi kumpulan lain yang cuba nak perang dengan Nabi, cuba nak perang dengan Islam, iaitu perang Hunain, penduduk Taif. Penduduk Hawazin dan juga Thaqif. Bani Hawazim dan Bani Thaqif, mereka cuba nak masih ketegak lah kami orang utara kata ketegak. Nabi dah berjaya buka kota Mekah. Ada satu lagi bandar iaitu bandar Taif. Bandar Mekah satu. Ada satu lagi bandar Taif. Mereka ada pemerintahan tersendiri. Mereka ada pemerintahan tersendiri. Mereka tak tunduk kepada Mekah. Mereka ada kepala. Mereka ada ketua mereka sendiri. Mereka kata tu Mekah dah jatuh. Okeylah, kami Taif tak akan jatuh. Maka berlaku perang Hawazin. Daripada Ji'ranah tu berlaku perang. Kemudian tentera Hunain ni daripada Ji'ranah mereka kalah. Tentera musyrikin kalah. Nabi SAW hambat mereka, ligan mereka sampai mereka balik kampung mereka di Taif. Nabi daripada Ji'ranah ke Taif. Kita tengok stamina Nabi, kuatnya Nabi. Nabi umur 63 tahun waktu tu. Bukan 63 tahun lah. Mungkin 60 tahun. Kalau kita panggil warga mah, tapi Nabi kuat. Nabi baru saja buka kota Mekah. Nabi buat umrah. Habis buat umrah ada percubaan musuh nak lawan. Tak apa, Nabi keluar berjumpa di Hunain. Ada kata Hunain ni dekat Ji'ranah. Ada pendapat kata sekarang ni dekat Ji'ranah. Kita buat umrah tu ada satu stadium bola sepak, wallah alam. Katanya di situlah berlakunya perang dan dinamakan perang Hunain. Orang buat umrah, dia selalu pergi buat umrah di Tan'im, di Hudaybiyah dan di Ji'ranah. Ji'ranah tu lah ada peperangan nama perang Hunain. Perang Hunain, tapi tentera Taif ni kalah, dia balik ke Taif. Nabi ligan, Nabi bersama orang Islam ligan sampai ke Taif, kepung bandar Taif tu. Kepung. Tuan-tuan yang pergi buat umrah, kebanyakan package akan bawa ke Taif, dan benda ni selalunya diceritakan lah. Selain daripada Taif tu, dulu Nabi biasa kena baling batu. Taif ini juga ketika Nabi kuat, Islam kuat, Nabi kepung mereka sampai mereka tak boleh keluar. Nak makan, nak cari makan pun tak boleh, nak kerja pun tak boleh, kena kepung. Bukan PKP lah. Mereka dikepung tu, tentera Islam dengan pedang, dengan baju besi, semua keliling Taif. Akhirnya mereka menyerah kalah. Dan ramai yang kemudiannya memeluk Islam. Baik, selesai perang Taif, Nabi pun perang Hunain lah. Selesai perang Hunain, yang kepung Taif tu pun dipanggil perang Hunain. Selesai tu Nabi pun balik ke Madinah. Balik Madinah adalah dalam 6 bulan lah, sempat berehat di Madinah 6 bulan. 6 bulan di Madinah tu berlaku pula perang Tabuk. Perang Tabuk ni bila? Bulan Rejab. Tahun bila? Tahun ke-9 Hijrah. Bulan Rejab tahun ke-9 Hijrah.
Nabi kita wafat tahun ke-10 ataupun awal tahun ke-11. Di hujung-hujung hayat Nabi dah lah. Taif, perang Tabuk ni mungkin umur Nabi 62 tahun. Sebab Nabi wafat 63 tahun. Mungkin umur Nabi 62 tahun. Begitu. Tabuk ni, dia punya jauh dia dari Madinah nak ke Tabuk ni, berapa kilometer tuan-tuan? Dari Madinah nak ke Tabuk, 778 kilometer. Jauh tu. 778 kilometer. Madinah ke Tabuk. Dan perang ini disebut sebagai perang susah. Susah. Disebut Ghazwatul Usrah. Perang susah, yakni perang Tabuk. Kalau kita baca hadis, kita jumpa perkataan perang susah, maksudnya perang tu perang Tabuk. Dalam Quran pun Allah Ta'ala sebut tentang susah payahnya perang Tabuk ini. Allah Ta'ala sebut dalam surah Taubah. Surah Taubah banyak bercerita tentang Tabuk. Taubah, Tabuk. Allah Ta'ala sebut dalam ayat 117, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad taballahu 'alan nabi. Demi sesungguhnya Allah menerima taubat ke atas Nabi. Nabi tak buat dosa apa. Maksudnya Allah memberi keampunan, Allah mencucuri rahmat, Allah mengasihi nabinya. Wal muhajirin wal ansar, dan Allah juga menerima taubat, Allah sayang orang muhajirin dan orang ansar. Alladzina ittaba'u, orang muhajirin dan ansar yang ittaba'u, mereka ikut Nabi pergi perang Tabuk. Fi sa'atil usrah, pada waktu yang usrah, susah. Musim tu musim susah, musim panas. Dan Tabuk ni satu daerah yang bila panas, dia panas sangat-sangat. Ayak pun tak ada, jauh perjalanan 778 km. Tempat tu ayak tak ada. Kemudian nak lawan dengan Rom, kuasa besar dunia zaman tu. Menang kalah tak tahu lagi. Kalau timbang tu memang berat belah kalah lah. Tapi tentera Islam, bila Allah suruh pi, Nabi suruh pi, semua pakat pi. Dan kerana jauhnya perjalanan itu, alaihimus syuqqah, mereka menempuhi banyak kesusahan. Allah Ta'ala sebut, lau kana aradan qariban wa safaran qasida. Kalau jarak dekat, perjalanan mudah, lattaba'u, orang munafik pun akan ikut Nabi. Walakin ba'udat, tapi perjalanannya jauh, alaihimus syuqqah, dah jauh susah pula. Nabi pula susah nak pimpin 30,000 orang. Allahu Akbar. Susah tu. No? Kita kalau jadi mutawih nak pimpin 70 orang, 80 orang, kita seorang mutawih pun Allah gaul pala, susah. Nabi nak pimpin 30,000 tentera. Orang munafik tak pergi perang ni. Antara alasan mereka kata ramai 30,000. Nabi bukan nak perasan kalau kita tak pergi pun. 30,000 orang ramai-ramai tu mana nak dan tengok. Banyak orang munafik memang tak pergi lah perang ni. Dan perang ni dicatatkan dua orang kongsi sebiji kurma. Bila makanan tak ada, nak pi tu jauh. Madinah nak pi Rum. Nak pi Tabuk, dekat-dekat Syam. Tabuk ni dekat-dekat Jordan lah, dekat-dekat sempadan Jordan. Saya tahulah, saya biasa dari Syria saya ke Madinah naik bah. Dari Syria saya naik bah pi ke Madinah. Tuan-tuan tahu berapa jam naik bah tu? 30 jam. Dari Syria, saya dengan kawan-kawan naik bas untuk pergi buat umrah. Syria sampai Madinah. Tak sampai Mekah lagi. Syria sampai Madinah 30 jam. Termasuklah checkpoint di hudud, di sempadan apa semua tu yang makan masa. Ya Allah, penat kematu punggung. Kematu punggung 30 jam naik bah. Allahu Akbar. Kami pergi buat umrah tu pun musim panas. Allah, aircon bah ada tapi tak rasa sejuk, panas loh duduk tebas. Panas. Saya 2 kali naik bah. Itu kali pertama dengan kawan-kawan. Kali kedua pengalaman saya pergi umrah naik bas juga daripada Syria ke Madinah dengan isteri dan anak sulung saya. Kami 3 orang je Melayu. Saya, isteri, anak sulung. Kami Melayu. Hak lain atas bas tu semua Arab. Bila terlampau panas adalah
Ada anak muda Arab ni, dia rasa panas sangat. Dia kata tak ada aircon ke? Driver kata buka ada aircon, tapi tak rasa. Dia buka bumbung. Dia kata panas, kita try buka bumbung. Buka bumbung, angin luar hak panas itu masuk, lagi tambah panas. Buka bumbung tak selesai masalah. Tambah panas lagi. Allahu Akbar. Boleh rasa lah betapa panasnya. Jadi Nabi pi pun musim panas. Naik unta, naik kuda lah, gila panas. Ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, panas. Angin yang ada tu pun angin panas. Sebab tu sebelum bertolak, Nabi SAW, Nabi kempen dana, derma, infak, kerana perlukan makanan, perlukan air, perlukan baju besi. Bukan semua orang ada baju besi, bukan semua orang ada kuda perang. Nabi kempen, Nabi kata, man jahaza jaishal usrah falahul jannah. Siapa taja, siapa sponsor tentera susah, perang Tabuk ni, siapa yang taja, falahul jannah. Aku janji, aku jamin dia masuk syurga. Oh, sahabat-sahabat bila dengar tu, ramai yang dengar saja. Sayyidina Osman, dia dengar, dia cergas, dia dengar, terus dia balik rumah dia, terus dia ambil duit emas sebanyak 1,000 dinar. Nabi kata, siapa taja, siapa sponsor, siapa infak untuk perang Tabuk ni, siapa taja, siapa ni, apa ni, dia akan dapat syurga. Maka bila Nabi cakap tu, Sayyidina Osman terus balik rumah, dia ambil 1,000 dinar. 1,000 dinar, tuan-tuan cuba kira. 1 dinar lebih kurang 800 ringgit. 1 dinar 800 ringgit Malaysia. 1,000 dinar maknanya 800,000 ringgit Malaysia. Sayyidina Osman bagi duit emas, duit dinar. 1,000 dinar. Fasabbaha fi hujrin Nabi. Dia bawa duit emas 1,000 dinar tu, dia tuang pelan-pelan lah. Dia tuang atas riba Nabi. Dia duduk dengan penuh hadap, dia bawa seruncang 1,000 dinar, 800,000 ringgit Malaysia. Dia tuang atas ribaan Nabi. Keting-keting penuh atas riba ni. Nabi panggil sahabat, suruh bilang tu, dia 1,000 dinar, 800,000 ringgit Malaysia sekali bagi. Allahu Akbar, 800,000 ringgit Malaysia. Kayanya menantu Nabi Sayyidina Osman. Menantu Nabi ni kaya sungguh. Baik, pemalu, beradab dan kaya. Allahu Akbar. Nabi punya seronok. Nabi kata, ma darra ibnu Affan ma amila ba'dal yawm. Nabi kata, Osman bin Affan ni, dia buat apa-apa amalan pun, dia tak akan ada masalah di akhirat. Seandainya kalau dia buat apa, dia buat salah ke, dia buat dosa ke, tidak akan menyusahkan Sayyidina Osman dia. Dia memang syurga. Kok mana pun dia masuk syurga. Tapi Sayyidina Osman ni tak ada lah buat jahat. Lepas tu, tak ada lah buat maksiat. Nak habaq kata bagusnya Sayyidina Osman. Yuraddiduha miraran. Nabi ulang ayat tu berkali-kali. Nabi kata Osman ni orang bagus. Kalau dia buat apa-apa salah ke dosa pun tak apa. Dia tetap syurga. Tetap syurga. Nabi ulang. Osman ni tak akan jadi masalah. Di akhirat nanti tak ada masalah untuk Sayyidina Osman. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Dan Sayyidina Osman juga, dia bukan takat bagi duit. Dia bila orang nak bertolak tu, dia buat kenduri jamu makan. Dia nak pi tak boleh pasal isteri dia sakit. Nabi suruh dia duduk di Madinah, teman isteri. Isteri dia tu anak Nabi lah. Nabi suruh dia duduk di Madinah. Nabi suruh dia teman isteri dia, iaitu anak Nabi. Tak apalah, oleh kerana dia tak boleh pi, kerana ada sebab musabab, isteri sakit, yang kemudiannya nanti bila Nabi balik Tabuk, isteri dia meninggal dunia. Anak Nabi, puteri Nabi meninggal dunia. Dia tak boleh pi. Macam mana dia buat? Dia jamu tentera-tentera ni makan pagi. Termasuk penduduk Madinah lain. Semua sekali. Dia buat kenduri besar-besaran. Tuan-tuan bayangkan, 30,000 orang tentera Sayyidina Osman jamu makan. Dan dia orang kaya. Dia tak akan jamu lekeh-lekeh. Dia jamu sampai kenyang. Special jamuan breakfast sebelum mereka bertolak pagi tu. Masya Allah. Subhanahu wa ta'ala. Kaya dan baiknya Sayyidina Osman. Inilah orang yang kita cari, tuan-tuan. Saya selit sikit minta maaf. Terima kasih kepada audio kuliah. Kita 2 hari lepas kita ada umumkan kutipan untuk bayar tanah, tunggakan tanah 7,000 kaki persegi
Satu kaki kita buka jualan RM20. Tuan-tuan bayar RM20 untuk bantu kami beli dan kita niat wakafkan tanah. Alhamdulillah dalam masa 2 hari ini 1000 kaki tanah sudah pun terjual. Masih berbaki 6000 kaki lagi. Tuan-tuan dan perempuan, peluang 6000 kaki lagi saya war-warkan untuk kita teruskan kutipan dana wakaf tanah. Asalnya 7000 kaki. 7,000 kaki persegi. Satu kaki kita jual RM20. Sekarang tinggal 6,000 kaki. 1000 kaki dah terjual. Maknanya kami yang bank ini dah 20,000 dalam masa 2 hari. Kemarin dan kemarin dulu kita berjaya kumpul RM20,000. Jazakumullah. Terima kasih banyak-banyak kepada sahabat-sahabat audio kuliah sekalian. Baik tuan-tuan, Sayyidina Osman. Kalau Abdul Rahman bin Auf, dia hanya dermakan 2,000 dirham. Abdul Rahman bin Auf. Dirham ni duit perak. Dan ada juga sahabat Nabi yang Ustaz, macam mana nak wakaf juga? Okey, nanti saya akan tulis di ruang komen lepas kuliah nanti. InsyaAllah saya tulis nombor akaun apa semua. Dan ada video tuan-tuan. Ada video audio kuliah viralkan 2 hari lepas. Ada video. Jadi tuan-tuan boleh tengok nanti. Nanti saya akan postkan video tersebut insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Baik. Ada sahabat Nabi yang miskin nama Khaythamah Al-Ansari. Dia pun nak derma juga. Bila Nabi kata siapa ada duit derma, Khaythamah Al-Ansari dia tak ada duit. Dia bawa mai segantang kurma. Dia bawa tu pun sembunyi-sembunyi, malu-malu segantang kurma. Kurma bukan nak boleh beli pedang. Kurma bukan nak boleh beli baju besi pun. Kurma. Tapi itu yang dia ada. Dia nak menyumbang. Dia bawa segantang tu, dia sembunyi dalam baju dia. Sebab apa? Sebab orang munafik. Ada orang munafik suka ejek. Orang munafik bila tengok, alah bagi kurma. Buat apa? Bagilah duit ke, bagilah. Orang munafik suka mengata. Munafik dia tak mau menyumbang, tapi dia kata ke orang. Jadi kita ni dalam bab sumbangan, walaupun saya kata satu kaki RM20, tuan-tuan yang ada RM1 nak infak RM1 pun tak apa. Tak mesti banyak. Kerana Nabi kata siapa yang membina masjid walaupun sebesar sarang burung cak rumah tu. Mana ada masjid besar burung cak rumah? Nabi kata siapa bina masjid walaupun sebesar burung, kami panggil burung cak rumah, kecil je sarang dia, atas daun dia, falahul jannah. Dengan ikhlas dia bagi, itu kemampuan dia, dia boleh masuk syurga. Kalau kita sekupang, RM1, tak ada masalah. Sekaki RM20. Nah? Tapi kalau tuan-tuan takat mana mampu, tak ada masalah. Nanti saya kongsikan nombor akaun dalam kuliah ni nanti insya-Allah. Baik tuan-tuan, dia bawa segantang kurma. Memang dia duk jangka dah. Bila dia bagi kat Nabi itu, mesti ada orang kan mengata kepada dia. Memang bila dia bagi kat Nabi, lamazahul munafiqun. Orang munafik perli dia. Orang munafik kata dekat dia. Turun ayat. Allah Ta'ala kata balik kepada orang munafik. Alladzina yalmizunal muttawwi'ina minal mu'minina fis sadaqat. Orang-orang yang menghina. Yalmizun ni, mereka sesama munafik ni pengguna mata. Guna mata. Ni pengguna mata, bila Khaythamah bawa segantang kurma, mereka guna mata ni sama-sama ni dia kata, dengan muka, dengan memek muka kata, sikit macam tu pun nak bagi. Dengan mata ni kan dalam Quran ada surah Lumazah. Lumazah ni mengata kat orang dengan mata. Saya nak buat contoh pun tak tahu. Dia kata mulut-mulut kali kan. Mengumpat dengan memek muka, itu makna lumazah. Yalmizunal muttawwi'in. Mereka mengutuk orang-orang yang menderma minal mu'minin. Di kalangan orang beriman yang menderma fis sadaqat. Mereka kutuk. Allah sikit. Mereka kata apa? Mereka kata, Allah bagi segantang kurma, nak boleh buat apa? Sayyidina Osman bagi 1000 dinar. 800,000 ringgit Sayyidina Osman bagi. Sayyidina Osman buat kenuri besar-besar. Kena kata juga. Dia kata Osman tu, riak lah tu. Bagi apa banyak sangat. Riak lah tu bagi. Patut padan lah. Kan Sayyidina Abu Bakar bagi seluruh harta. Perang ni Sayyidina Abu Bakar bagi semua harta dia. Kena kata juga. Tinggal lah kat anak bini je sama. Bagi apa banyak-banyak. Bagi sikit tak kena. Bagi banyak tak kena. Munafik ni tak bagi apa. Mengata je.
Begitu tuan-tuan dan perempuan sekalian. Slogan munafik dalam peperangan ni semua ada sebut dalam surah Taubah. Jadi kita baca surah Taubah, kalau kita faham, surah Taubah ni menceritakan suasana perang Tabuk musim panas. Kita baca pun kalau boleh, kita baca dengan panas hati. Panas. Surah Taubah ni surah panas. Macam tu. Kalau kita faham lah. Slogan munafik. Ayat ni yang paling panas sekali. Munafik mereka menghasut orang. Mereka kata, La tanfiru fil har. La tanfiru fil har. Mereka kata, jangan pi. Panas. Jangan pi perang Tabuk. La tanfiru. Dia hasut orang. Tu so pi ya, panas yo. Allah Ta'ala suruh Nabi kata balik dekat orang munafik. Qul naru jahannam asyaddu harra. Katakanlah, api neraka Jahannam lebih panas lagi. Lau kanu yafqahun, kalau mereka mengetahuinya. Baik tuan-tuan, saya banyak cerita ni surah Taubah lah. Sebab kita punya tajuk pagi ni ayat musim panas. Surah At-Taubah. Baik. Ada yang mai buat alasan macam-macam. Antaranya nama Jad bin Qais, ini pun munafik juga. Dia mai buat alasan, dia kata, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, laqad alima qaumi annahu laysa ahadun asyaddu ajaban bin nisa minni. Dia kata, wahai Rasulullah, saya tak mau pi perang Tabuk ni, bukan apa wahai Rasulullah. Ni nama dia Jad bin Qais. Saya ni nafsu kuat. Kawan-kawan saya kenal lah saya. Dan saya pula kalau pi Rom, pi jumpa perempuan-perempuan sana, takut saya tak sabar, takut saya rogol ni apa. Tu dia alasan tu tak munasabah langsung. Dia kata tak ada orang yang laisa ahadun asyaddu ujban bin nisa minni. Saya dengan perempuan ni saya kalah. Saya tak boleh. Perempuan Rom pula dengan kata lawa-lawa, putih-putih. Wa inni akhaf, dan saya bimbang, in ra'aitu nisa'a Banil Asfar, jika saya melihat perempuan Banil Asfar berkulit kuning, yakni perempuan Rom, saya bimbang ayyaftinnani. Saya bimbang, takut saya tak boleh tahan nafsu saya, takut saya buat tak elok, rogol lah maksudnya. Fa'dhinni, izinkanlah, bagilah pelebasan. Saya duduk Madinah, saya tak mau pergi. Saya bukan tak mau perang tu, saya takut berlaku benda maksiat. Saya takut macam tu. Ini pun dirakam oleh Allah dalam surah Taubah. Dah dia tak mau pergi pun, kalau dia pergi pun buat kacau orang je. Baik. Wa minhum man yaqulu dhanni wa minhum man yaqulu dhalli. Ada di kalangan orang munafik yang minta pelepasan, buat alasan macam-macam, tak mau pergi perang Tabuk. Surah Taubah ayat 49. Baik, Nabi pun kata hampa tak mau pergi sudah. Allah tegur Nabi. Bila balik perang Tabuk, Allah tegur Nabi. Afallahu anka lima adzinta lahum. Allah memaafkan engkau wahai Muhammad. Pasal apa biarkan mereka duduk di Madinah? Patutnya paksa mereka pergi juga. Itu alasan tak munasabah. Hatta yatabayyana lakal ladzina sadaqu, sehingga jelas bagi kamu orang-orang yang benar-benar jujur, wa ta'lamal kadzibin, dan orang-orang yang menipu. Kemudian bila Nabi balik ke Madinah, selesai perang Tabuk ni, Nabi balik Madinah, Allah Ta'ala suruh Nabi cakap macam ni. Qul, katakan kepada orang munafik, la ta'tadhiru, tak usah duk buat macam-macam alasan. Lan nu'mina lakum, kami dah tak percaya dengan kamu. Qad nabba'ana Allahu min akhbarikum, Allah Ta'ala telah cerita pembohongan, alasan-alasan menipu kamu tu. Bahkan Allah Ta'ala sebut, innahum rijs, orang munafik ni jijik, najis. Innahum, sesungguhnya mereka, rijsun, najis, kotor. Kemudian balik daripada perang Tabuk ni, ketua munafik mati. Nabi balik pada perang Tabuk, ketua munafik mati, nama Abdullah bin Ubay bin Salul, dan dia pesan suruh Nabi jadi imam sembahyang jenazah dia. Walaupun dia buat macam-macam dekat Nabi, tapi Nabi kita baik hati, Nabi kita jadi imam sembahyang dekat jenazah Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemudian Allah tegur Nabi, lepas ni kalau orang munafik mati, jangan dah sembahyang, jangan jadi imam, sembahyang pun tak boleh. Orang munafik ni tak boleh kita sembahyang jenazah dia. Allah Ta'ala kata, wala tusalli ala ahadim minhum mata abada,
jangan kamu semayang jenazah orang mati, orang munafik. Nabi tak apalah Nabi tahu siapa munafik, kita tak tahu, kita semayanglah jenazah. Engkau wahai Muhammad, kau tahu dia munafik, tak boleh dah siapa-siapa di kalangan munafik yang mati, la tusalli ala ahad, jangan semayang. Nabi bila kata tak boleh semayang, Nabi nak pergi ziarah kubur. Allah Ta'ala turun ayat, wala taqum ala qabri, ziarah kubur ni pun jangan. Semayang jenazah tak boleh, ziarah kubur pun tak boleh. Baik, tadi kita cerita slogan munafik ialah la tanfiru fil har, jangan pi perang tu panas. Adapun slogan orang Islam, Allah Ta'ala buat satu slogan, iaitu infiru khifafan wa thiqala, berangkatlah ke Tabuk sama ada ringan atau berat. Maksud ringan ni, orang muda kena pi, orang tua pun kena pi. Pergilah, berangkatlah ringan dan berat. Orang kaya pun pi, orang miskin pun pi. Fi sabilillah, bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Berjuanglah dengan harta kamu, dengan diri kamu pada jalan Allah. Dzalikum khairul lakum, itu lebih baik bagi kamu, in kuntum ta'lamun. Ayat 41 surah At-Taubah. Perang-perang lain Nabi tak bagi tahu ke mana tempat tujuan. Tapi perang Tabuk Nabi dah bagi tahu supaya sahabat dah boleh bayang jauhnya, susahnya. Jadi perang Tabuk ni Nabi mengiklankan. Nabi cakap terus terang, kita akan pergi ke perang Tabuk. Jadi musim tu memang menguji lah. Allah kerahkan, memang menguji. Sebab manusia biasanya nak duduk di rumah dengan isteri, nak keluar rumah pun malas, panas. Lepas tu buah-buahan, buah kurma pun masak. Tapi sahabat Nabi tengok mereka mereka korbankan diri mereka. Mereka lebih pilih panas, mereka pilih letih, mereka pilih lapar, dahaga, panas pun tak apa, semata-mata fi sabilillah, nak buat kerja pada jalan Allah, nak bersama Nabi. Nabi ajak jom, semua pakat pi. 3 orang je tak pi. Itu pun kerana sikap buruk bertangguh-tangguh mereka. Orang tua pun pi, orang muda pun pi, orang kaya, orang miskin, semua pi. Semua pakat pi. Cuma orang sakit, kita boleh tengok orang sakit pun mai juga. Yang tak boleh berjalan, kesat, nak pi juga. Maka Allah Ta'ala turun ayat, laisa 'ala du'afa, orang lemah, macam orang perempuan tua-tua nak pi. Nabi Allah Ta'ala kata, laisa 'ala du'afa, orang lemah tak wajib, tak payah pi lah, duduklah di Madinah. Menangis mereka. Kita bayangkan suasana nak pi perang Tabuk tu, pakat tua-tua pun nak pi juga. Nak menyumbang, nak bantu Nabi, nak bantu Islam. Allah Ta'ala kata orang lemah tak perlu pi. Wala 'alal marda, orang sakit tak perlu pi. Wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiquna haraj. Dan begitu juga orang terlampau miskin. Dia duk fikir, kalau aku pi, isteri ku nak makan apa, dia perlu tinggalkan nafkah. Dia pun tak cukup makan. Allah Ta'ala kata orang yang tak berkemampuan, yang miskin tegar, tak perlu pi, tak wajib pi. Menangis mereka ni. Menangis depan Nabi, kami nak pi juga, Masya Allah. Begitulah. Kemudian, bila Nabi nak bertolak pagi tu, nak bertolak pi, Nabi bagi satu ucapan kepada tentera dan kepada orang tua-tua yang terpaksa duduk di Madinah. Begitu juga orang sakit, yang kalau dia pi tak boleh lah, dia kena duduk di Madinah kerana kesakitannya. Sebelum bertolak, Nabi bagi satu ucapan. Nabi kata, inna bil Madinah aqwaman, sesungguhnya orang sakit, orang lemah, mereka ni ada beberapa orang yang tetap akan menunggu tinggal di Madinah. Inna bil Madinati aqwaman, sesungguhnya di Madinah terdapat beberapa orang yang stay duduk di Madinah. Dia tak pergi dengan kita. Tetapi masirtum masiran, tidaklah kamu melalui satu jalan, wala qata'tum wadiyan, dan tidaklah kamu merentasi satu lembah, illa kanu ma'akum, melainkan depa hak tak pi ni, hak sakit, orang tua-tua, orang perempuan hak tak pi ni, tiap-tiap lembah yang kita berhenti singgah, tiap-tiap jalan yang kita berjalan,
kita berjalan, kanu ma'akum, mereka hak tak pi ni sebenarnya ada bersama-sama dengan kita. Kita berhenti rehat satu tempat, ni pun ada. Kita berjalan pun, ni pun berjalan juga. Sahabat dengar-dengar ni pakai heran ni, macam mana ni pun duduk Madinah, ni pun bukan pi pun. Qalu, sahabat kata, ni pun ada bersama kita dalam perjalanan ni pun bersama kita. Macam mana? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wahum bil Madinah. Mereka kan duduk Madinah, mereka sakit, mereka tak boleh pi. Tapi Nabi kata, kita berhenti mana-mana tempat, mereka bersama kita. Nabi kata, na'am, hum bil Madinah. Mereka memang duduk di Madinah. Tapi semangat mereka bersemangat nak pi tu, maka Allah tulis pahala ni pi juga, walaupun tak pi. Hum bil Madinah, mereka duduk di Madinah. Habasahumul uzur, mereka terhalang oleh sebab uzur. Macam tu niat mereka. Macam kita lah, bila orang azan zuhur, niat kita nak pergi lah masjid, tapi tak boleh pergi ramai-ramai, 3 orang je. Kita niat nak pergi tu, walaupun kita semayang di rumah, kita dapat pahala semayang di masjid. Kita niat, Allah teringin bila azan maghrib, Allah aku nak pergi semayang maghrib. Selalunya ada kuliah, rindulah kuliah maghrib, kuliah subuh. Tiap-tiap kali subuh kita teringat di hati macam tu, kita dapat pahala duduk dalam masjid majlis ilmu, kita dapat pahala semayang berjemaah di masjid. Ada orang yang dah set dah ni, ujung tahun ni nak pergi umrah, tak tahulah boleh pergi umrah tak. Ada orang dia dah, duit tu dia dah simpan, siap dah ini untuk umrah. Katakanlah tak boleh pergi tahun ni, dia Allahu Akbar, nak buat macam mana, aku nak pergi, segala persiapan dah buat, dah niat di hati, tapi ada aral, ada uzur. Dapat pahala walaupun kita di tempat kita, kerana uzur kita dapat pahala. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, Nabi pi, Sayyidina Ali Nabi tak bagi pi. Nabi suruh dia pangku jawatan Nabi di Madinah. Nabi suruh Sayyidina Ali pangku jawatan Nabi di Madinah. Ini Sayyidina Ali dia duduk di Madinah, dia pun tanya Nabi, ya Rasulullah, Rasulullah nak tinggal saya ma'asibyan wan nisa, takkan saya nak duduk di Madinah bersama budak-budak kecil, bersama orang perempuan, saya pun nak pergi wahai Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata dekat dia, wahai Ali, ama tarda, tidakkah engkau suka an takuna minni bimanzilati Harun, pangkat kamu dengan aku ni seperti pangkat Harun min Musa. Nabi Harun dengan Nabi Musa tu macam tu lah, aku Nabi, kau ni aku suruh tunggu satu, duduk di Madinah, tolong tunggu Madinah, tolong buat urus pentadbiran Madinah. Dia macam nak mudah faham, Nabi kata macam aku ni, macam kau ni Nabi Harun, aku ni Nabi Musa, macam tu lah. Kan Nabi Musa, dia pergi munajat di Bukit Tursina, dia suruh Nabi Harun tengok-tengok akan Bani Israel. Wahai Abang Harun tolong tengok-tengok akan mereka. Saya nak pergi naik Bukit Tursina munajat. Allah nak bagi kita Taurat. Kau macam tu lah wahai Ali. Kau tolong tengok-tengok akan Madinah. Kau macam Nabi Harun, aku macam Nabi Musa. Syiah dia baca hadis ni Syiah. Dia kata tengok, Nabi Muhammad tu Nabi, Sayyidina Ali ni pun pangkat Nabi tu, pangkat Nabi Harun, dia Nabi Ali ni apa panggil. Ni pun tak baca habis hadis ni. Di hujung hadis Nabi kata, ghaira annahu la nabiyya ba'di. Cuma ingat Ali, aku nak takut hang salah faham pula. Ghaira annahu la nabiyya ba'di. Ingat elok-elok, ingat baik-baik Ali. Cuma lepas pada aku tak ada Nabi dah. Itu sekadar perumpamaan saja. La nabiyya ba'di. Aku Nabi terakhir, tak ada Nabi. Kau bukan Nabi. Cuma nak mudah faham macam tu lah Nabi sebut. Kedudukan engkau dengan aku seperti kedudukan Nabi Harun dengan Nabi Musa alaihi salam. Jadi tuan-tuan cuba tadabbur surah At-Taubah yang diturunkan pada musim panas sebelum Nabi pergi perang Tabuk, dan balik pada perang Tabuk pun banyak lagi ayat dalam surah Taubah. Orang munafik ni dah tak pergi perang Tabuk, Nabi pergi sana, mereka pula duk sibuk buat masjid Dirar dekat dengan Masjid Quba. Masjid geng munafik. Masjid yang dibina untuk niat mereka nak apa? Dibina untuk nak pecah belahkan kesatuan umat Islam. Hati jahat, hati busuk.
Masjid tu ni pun buat masjid dirar, tujuan ni pun untuk buat meeting mesyuarat macam mana nak perjatuh Nabi. Itu bila Nabi balik, Allah Ta'ala bagi tahu isi hati mereka, kemudian Allah suruh ambil tindakan runtuhkan masjid dirar dan juga bakar masjid tersebut. Ini selepas pulang daripada Tabuk. Dan perang Tabuk ni perang yang tak berlaku, perang yang tak jadi, sebab Rom melihat orang Islam yang begitu ramai, 30,000, Rom lagi ramai. Allah campak dalam hati tentera Rom ni ar-ru'b, gerun. Tengok kesungguhan orang Islam, mereka jadi gerun, mereka jadi takut. Dan dalam perjalanan pulang daripada perang Tabuk, bila pulang daripada perang Tabuk, Nabi biasa pi perang lain, pi lain, balik jalan lain. Nabi pi raya apa semua. Kalau kata nak pi sembahyang raya, pi jalan lain, balik jalan lain. Begitulah Nabi SAW pi perang Tabuk jalan lain, balik jalan lain. Jalan pulang tu, sahabat-sahabat Nabi, mereka melihat bukit-bukit yang cantik yang asalnya kediaman kaum Thamud. Kediaman kaum Thamud, umat Nabi Saleh alaihi salam. Tempat tu nama Al-Hijr, atau sekarang dipanggil Madain. Jadi sahabat Nabi bila tengok tu bukit cantik, istana, bukit yang ni pepahat jadi istana. Sahabat Nabi pun masuk, singgah, berehat, letak batu-batu, ambil periuk, tak bubuh air telaga situ, cedok air telaga, cedok air telaga, mereka masak air. Ada yang buat sup, ada yang nak minum teh dan sebagainya. Nak minum air, masak. Bila Nabi sampai, Nabi kata tuang air tersebut. Sebab telaga ni, telaga tempat Allah Ta'ala turun azab. Mereka cuba mereka dah semelih unta Nabi Saleh, Allah murka. Jadi tempat-tempat bala, tempat-tempat azab ni tak boleh guna air dia. Nabi suruh tuang air. Mereka ada buat uli tepung mereka nak buat roti lah. Mereka ambil air telaga tu, uli tepung. Nabi kata tepung tu pun tak boleh masak roti, tak boleh makan. Maka tepung tu dimanfaatkan jamu kuda dan unta yang kelaparan. Sana tak ada rumput, bagi unta pun makan tepung. Makan tepung. Nabi kata asri'u, segera, bergerak segera, jangan duduk lama-lama. Ni tempat azab. Kita tempat azab, kita tak boleh seronok-seronok. Kita kalau ada rezeki pi Madain tu boleh pi tengok-tengok, ambil gambar boleh. Bukan pi nak berseronok, pi nak ambil pengajaran boleh. Ada telaga, ada air, jangan guna air tu. Sama lah macam orang pilot mati tuan-tuan. Jangan guna air laut mati tu nak bawa balik ke, nak jadi ubat ke. Dah. Tempat azab, Nabi kata, akhsha an yusibakum ma asabahum. Aku takut kamu ditimpa azab seperti mana mereka ditimpa azab. Itu. Kemudian Nabi pun cerita bagaimana mereka semelih unta Nabi Saleh. Dan Nabi cerita telaga mana yang unta tu duduk pergi minum air. Unta ni pun jalan nak pergi minum air, jalan lain. Dia nak balik rumah Nabi Saleh, jalan lain. Semua Nabi cerita macam pemandu pelancong di situ. Maknanya, nak dapat ilmu, nak dapat pengajaran, boleh kita pergi tempat-tempat tu. Tapi kalau pergi nak berseronok, tak boleh. Nak pergi berenang dalam laut mati, nak celup kaki, tak boleh. Nak pergi seronok-seronok, gelak-gelak, tak boleh. Pergi sekejap, nak tengok, tahun ni ke laut mati kaum Nabi Lut ni, macam ni tempat dia, nak dapat bagi kita faham Quran, boleh. Pergi Madain pun boleh. Jadi itu orang panggil fiqh, melancong ke tempat-tempat yang diturunkan azab. Jadi saya rasa takat tu dulu. Kuliah kita esok baru kita akan sambung ayat yang turun ketika Nabi sedang berbaring, ayat yang turun ketika Nabi sedang tidur, ada ayat yang turun Nabi duduk di rumah dengan isteri Nabi. Macam tu, insya-Allah. Mudah-mudahan bermanfaat kuliah kita pada pagi ini, yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi ada yang minta saya sharekan info tentang wakaf tu. Nanti insya-Allah kita tulis dalam ruang komen nanti, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.